Sini. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir, seterusnya Saf Ahli Jawatan Kuasa Masjid An-Nur, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan pada malam ini. Allahumma amin. Dan kita berada di hujung tahun 2021. Kita akan masuk tahun 2022, ya. Yalah, saya kira 2021 banyak meninggalkan kenangan, ya, suka duka yang macam-macam, ya, dalam keadaan banjir dan sebagainya, PKP-nya. Jadi ujian demi ujian datang menerpa kita. Apapun, ya, sebagai seorang mukmin sepatutnya setiap hari dia semakin baik, ya, semakin baik. Hari ini lebih baik daripada semalam, ya, ataupun paling kurang pun lah tuan-tuan dan puan-puan, ya, hari ini sama seperti semalam, itu paling kurang lah. Sepatutnya lebih baik daripada semalam. Yang kita bimbang, ya, semakin teruk daripada semalam, itu yang takut tu, ya. Iman kita yazid wa yanqus, turun naik, itu iman manusia. Malaikat dia yazid wa la yanqus, dia naik, dia tak turun-turun. Adapun iblis dan syaitan, ya, yanqus la yazid, dia turun tak naik-naik, kan. Jadi kita ni dia tengah-tengah. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, manusia ini kalau dia dapat mengekang hawa nafsunya, maka dia ni duduk macam seolah-olah dekat-dekat dengan malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat ni dia tak ada dosa. Jadi kalau seorang manusia dapat menaikkan imannya, iman, jadi dia ni macam dekat-dekat malaikat, kata Imam Al-Ghazali. Bukanlah malaikat, tapi kita seolah hampir-hampir, ya, duduk dengan level malaikat. Adapun kalau iman kita makin menurun, tak naik-naik, maka dibimbangi kita ni lebih kurang setan sajalah, ya. Wal-a'yadzubillah min dhalik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu saya nak petik satu kata hikmah ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab hikamnya. Ini kata hikmah yang ke-35, ya. Saya petik, dia kata apa? Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Asal usul ataupun kita panggil asal segala kemaksiatan, asal segala kelalaian, asal segala syahwat itu apa dia, tuan-tuan dan puan? Asal dia ialah keredaan memuaskan hawa nafsunya. Dia ar-ridha 'anil nafsi, dia meredai, menuruti nafsu dia. Yang inilah asal kenapa orang buat maksiat. Sebab dia telah redha terhadap nafsu dia. Kenapa dia lalai? Sebab dia hamba pada nafsu dia. Ar-ridha 'anil nafsi, dia redha terhadap nafsu dia. Begitu juga syahwat. Jadi asal usul maksiat ni berlaku sebab seseorang itu dia redha terhadap nafsu dia. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala.
Dia apa benda tuan-tuan pun kita nak tengok asal usul dia, ya? Kita pergi jumpa doktor pun, doktor akan tengok apa punca dia. Nak merawat satu penyakit tu, doktor tanya kan gitu, ni sakit bila, berapa hari demam, nak tengok apa punca. Ada silap makan ke, makan apa, sakit perut kan, bila berlaku sakit perut ni, kenapa ditanya? Sebab dia tengok apa punca dia. Yang dia nak rawat ni sebab kita nak rawat punca dia tu. Kalau kita rawat tak selesai juga, kita dah tengok punca. Jadi sama dengan maksiat ni, nak rawat maksiat ni tengok mana punca dia. Punca dia nafsu tu lah. Sama juga tuan-tuan dan puan kan. Saya banyak orang tanya soalan pasal rumah tangga kan. Jadi macam tu, macam sahabat-sahabat kaunselor saya pun begitu juga ya. Bila mari datang, ada seorang hamba Allah ni, dia orang perempuan lah, isteri datang. Ya, dia kata saya ni tak tahu saya ni sakit apa. Jadi saya sakit satu badan ni. Saya pergi jumpa doktor, doktor kata scan apa semua, tak ada sakit apa. Tapi saya rasa macam slip disc. Tapi doktor kata awak tak ada slip disc. Ya ke? Udah, dia kata saya ni kena buat orang lah ni katanya. Cepat benar kata orang buatnya pun. Dia setengah gitu kan, mudah benar kata orang buat. Jadi dia pun ikhtiar sana ikhtiar sini. Dia jumpa dengan rakan saya ni, dia kaunselor lah ya. Dia tengok, dia pun cerita macam-macam lah, banyak gitu gini. Cerita macam-macam cerita keluar tak. Sekarang ni bila dengar cerita-cerita tu, terus kawan saya ni tanya dengan dia, sekejap kau nak tanya satu soalan. Apa dia soalannya? Puan ni dengan mertua okey tak? Diam dia. Sebut mertua terus menangis. Inilah puncanya. Itu je puncanya tuan nampak. Jadi hak tu nak repair tu. Rupanya tuan-tuan, dia ni sakit bukan apa, sakit emosi. Tak tahulah dalam istilah yang panggil sakit apa, psikosomatik. Dia sakit tak ada apa sakit pun, tapi emosi tu. Emosi sakit dia menyebabkan badan kita sakit juga. Sebab tu saya ada baca satu artikel yang ditulis oleh, saya ingat siapa nama, tapi dia kata dia buat kajian. Sebenarnya pesakit-pesakit di hospital ni 70% berpunca daripada asal usulnya emosi tu tak berapa nak stabil. Itu dia menyait jadi penyakit-penyakit tu. 70% katanya punca terbesar ni sebabkan emosi tu. Jadi sama dengan hamba Allah ni. Jadi rupanya tuan-tuan, dia ni sangat berdendam dengan mertua dia. Hak itu je. Sekarang ni repair kat situ. Jadi kawan kita pun counselling kat dia begini, buat begini, barulah lega sikit. Nampak tak? So begitu. Dia nak tengok asal maksiat ni apa. Nafsu tu. Sebab apa? Kita ni menuruti nafsu. Hanya itu nak repair tu. Repair tu insya-Allah okey. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Jadi dia punya orang kata apa, lawan dia, iaitu kesedaran, ya. Sedangkan pokok ataupun asal pokok segala ketaatan, kesedaran dan kesopanan akhlak. Ifah ni kan kesucian diri kan. Ada orang nama afif ataupun afifah, orang yang dia jaga diri dia, orang suci bersih ya. Ni kesopanan akhlak budi. Apa asal segala ketaatan? Apa asal kepada segala kesopanan akhlak budi pekerti? Jawapannya ialah adamur ridha anka, adamur ridha minka anha, iaitu kamu berjaya mengekang terhadap hawa nafsu, ataupun kamu tidak redha terhadap nafsu kamu. Ya. Kemudian Ibnu Athaillah menyambung lagi, wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Dan engkau berkawan dengan seorang yang bodoh ataupun orang jahil yang tidak menurutkan hawa nafsunya lebih baik daripada berkawan dengan seorang alim yang sering menuruti hawa nafsunya.
Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan kepada seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya, dan kebodohan apakah yang dapat disebutkan kepada seorang yang jahil yang tidak dapat mengekang hawa nafsunya. Jadi kalau kita tengok kata hikmah ni, mafhumnya begini: redha mengikut nafsu adalah punca kepada segala maksiat. Itu dia poin besar dia tu. Redha mengikut nafsu itu adalah punca kepada segala maksiat. Kenapa orang zina? Sebab dia redha nafsu dia. Kenapa orang ambil rasuah? Sebab itu juga punca dia. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak redha dengan nafsunya adalah lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang redha mengikut nafsunya, kerana pada kedua-duanya terdapat perbezaan yang nyata. Sebaliknya, tidak redha mengikut nafsu adalah asas ketaatan. Jadi asas ketaatan itu ialah tidak redha terhadap nafsu. Sekarang ni nak kawan dengan siapa? Kawan dengan mereka yang tidak redha terhadap nafsu. Ya. Kawan hak baik itulah kawan baik. Dia tidak redha terhadap nafsu. Dia membawa kita ke arah itu. Jadi kalau kita berkawan dengan orang hak nampak baik, tapi dia membawa kita kepada kerosakan, ni kawan tak baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sini disebut, walaupun kata Ibnu Athaillah ada menyebutkan tentang orang alim, ya, sebenarnya yang orang alim ni ada 3 jenis, tuan-tuan. Ya, ini dalam kitab hadis 40 tentang kepentingan ilmu dan ulama ada sebut benda ni. Ulama ni ada 3 jenis. Yang pertama, dia alim dan dia beramal dengan ilmunya, dan dia memberi manfaat kepada orang ramai. Ini orang alim, kan? Masya Allah, alim. Kemudian dia memang beramal, disuruh orang buat dan dia buat, dan dia memang memberi manfaat pada orang ramai. Ini orang alim yang pertama. Orang alim yang kedua, iaitu siapa? Iaitu dia memang alim, mengetahui banyak ilmu dia, dan dia beramal dengan ilmunya, tetapi dia tidak memberi manfaat pada orang ramai. Ada tak jenis macam ni? Ada. Dia Masya Allah, orang tak kenal pun dia, tapi bila kita duduk dengan dia, Masya Allah, dia ni alim rupanya. Ada, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak pernah mengajar, dia tak pernah berkongsi, dia untuk diri dia aja. Jadi ini pun dikategorikan sebagai orang alim. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dikatakan orang alim itu, dia Masya Allah berilmu dan dia memberi manfaat pada orang ramai, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Ini pun orang alim juga. Dia suruh orang, tuan-tuan kena rajin bangun tahajud, tapi dia tak bangun tahajud pun. Ini pun dia kata orang alim juga dia ni. Dia suruh orang buat baik, tapi dia tak buat pun. Ini dikatakan juga orang alim. Apa persamaan tiga-tiga, tuan-tuan? Persamaannya ialah dia tidak menyesatkan orang. Itu je. Yang kedua tadi, dia mengetahui, kan, alim, dan dia beramal, tapi dia tak memberi manfaat kepada orang. Maknanya dia tak menyesatkan orang juga. Yang ketiga tadi pun, dia Masya Allah mengetahui, tapi dia mengajar benda betul, cuma dia tak beramal saja. Ini pun disebut sebagai orang alim juga, ya. Yang tidak dikatakan ulama sebetulnya, dia menyesatkan orang. Itu bukan ulama kalau ikutkan. Istilah dia panggil ulama su', kan. Ini istilah kita, ya. Ulama yang tidak sepatutnya, dia orang alim tapi dia mengajar orang buat jahat. Ini tak alim, ya. Saya teringat, tuan-tuan, sebenarnya itulah penting juga ilmu ni untuk saya dan kita semua. Bagi suami, bagi isteri ataupun siapa-siapa, pada saya lah, tuan-tuan, kan, kena juga tahu sikit sebanyak ilmu fiqhul aulawiyat, fiqh keutamaan. Mana satu nak letak keutamaan tu? Suami, isteri, suami dengan isteri dengan anak, isteri dengan mak mentua, mana satu nak utama? Kadang kita tak tahu nak letak kat mana. Ada melebihkan isteri, ada melebihkan mak. Jadi mana satu, kan? Ini kita panggil keutamaan tadi tu, antara Allah dan Rasulnya, ya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tengok, ya. Ada satu kisah berlaku di Mekah, ya.
Dia Masya Allah orang alim, dan dia ada ramai anak murid. Anak murid pun alim-alim juga. Jadi satu hari Tok Guru besar ni bagi tahu ke anak murid dia, esok hari Ashura, dan aku minta kamu pergi jemput alim ulama di Mekah ini. Bagi tahu pada mereka, katakan aku jemput mereka datang esok hari ke rumah aku sebab aku nak buat kenduri. Aku nak buat kenduri sempena 10 hari Ashura tu, 10 Muharram. Anak murid kata apa? Tok Guru esok ni orang puasa ni. Kan Nabi suruh puasa. Jadi kami rasa mungkin ulama-ulama di Mekah ni puasa esok. Jadi macam sia-sia buat kenduri esok ni. Kata Tok Guru ni, tak apa, panggil saja dia pun datang. Katakan aku jemput datang. Maka anak murid pun jemputlah, semua alim ulama datang. Kata Tok Guru jemput. Esoknya memang diorang pun datang. Diorang pun datang, dan memang Tok Guru ni hidang makanan macam kenduri betul lah. Anak murid kata, rasanya Nemo tak makan ni, dia mau puasa sebab dia orang ulama. Tapi tengok-tengok tuan-tuan, semua makan. Garu kepala anak murid ni, turut menang ulama lah ni. Turut betul pun ni ulama ke tak? Turut betul dia pun ni tak ikut sunnah Nabi ni. Geleng kepala anak murid. Tak sangka lah ulama macam ni tak. Lepas habis tu dia orang semua balik, Tok Guru tanya ke anak, bagi tahu ke anak murid, yang kamu tengok tadi itu, semua itu mereka itulah ulama. Ya ke? Macam mana ulama apa itu? Sebab mereka tahu meletakkan yang mana satu lebih utama. Ya, puasa itu sunat, tidak wajib, dan menghormati guru itu juga baik. Maka mereka tahu meletakkan yang mana lebih utama. Ya, sebab aku nak uji mereka. Mereka itulah ulama. Jadi itu ceritanya. Kalau kita bawa dalam konteks kehidupan kita begini tuan-tuan dan puan. Katakan mak kita telefon, saya Hasan kan, Hasan, ni baliklah ni, mak ni ada hal sikit nak bincang kamu ni. Balik ni esok dah? Okey insya-Allah, mak suruh balik, kita pun balik. Esok balik. Elok sampai rumah tengah hari, pukul 12 tengah hari. Hari tu hari Khamis. Dan contoh saya ni puasa Khamis. Kan? Selalu puasa Isnin Khamis contoh. Hari Khamis kita pun puasa sebab dah jadi rutin. Kita pun balik rumah mak kita. Mak dah masak elok, tuan tu sedap. Pajeri terung pula, tu favourite saya tu. Tuan-tuan, pajeri terung tu favourite saya, mak saya masak. Allah, sedapnya mak ni, mak masak baru masak panas-panas ni untuk kamu lah ni. Kan? Saya katakan mak saya, Allah mak, sedap masakan mak ni kan. Tapi puasa lah mak, sayang pula nak buka ni. Mak kita suruh buka puasa, mak tak suruh buka puasa sebab mak faham puasa sunat kan baik. Tapi dalam hati mak kita mungkin dia berbisik, penat aku masak, nak bagi dia makan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana dia puasa. Ada sedikit kecil hati ke situ. Ini namanya tak orang bercerdik. Sepatutnya kita tengoklah puasa ni puasa sunat, tapi memuliakan ibu tu kan lebih baik. Maka Allah lebih suka kita memuliakan ibu kita. Jadi saya pun tak payahlah cerita puasa tak puasa. Mak kata makan memang, Allah sedapnya mak masak ni, kita pun makan, mak kita pun seronok. Oh, selera dia makan, dia pun gembira hati ibu tu. Maka itu mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Tak payah cakaplah saya puasa, buka sajalah. Lainlah kalau puasa Ramadan, itu tak payahlah cari pasal. Kan, balik pula puasa Ramadan, mak ni uzur nak puasa tak larat, mehlah makan sekali. Boleh juga mak. Itu nama tak cerdik kan. Tengoklah kalau kita puasa Ramadan, mak kita pun faham boleh puasa, mak boleh buka puasa mak Ramadan ni kan, mak faham lah. Jadi itu kata penting juga ilmu tu, kepentingan ilmu dalam kehidupan kita ya, supaya kita tahu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tapi itulah ya cerita air mani, air mazi, air wadi pun ramai orang tak tahu tuan-tuan. Saya cerita dia, ramai orang tanya tu, air mani ni macam mana ustaz? Ini ada suami isteri yang dah kahwin lama, mandi wajib pun tak tahu. Saya tanya dengan abang tu, abang,
Abang tak pernah mandi ke selama ni? Tiap-tiap hari mandi. Tak, bukan payah penuh pun nak mandi wajib tak? Tapi tak tahu. Main-main tuan-tuan. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam cerita tuan-tuan. Baru ni saya dapat satu, sedih saya tuan-tuan ya. Allah uji kita banyak. Dan kata Allah murka kita, wallahualam, tak tahulah kan. Dia ni menantu dan dia jaga mak mentua dia. Bagus tak menantu? Bagus. Menantu punya baik jaga mak mertua. Bukan senang dapat menantu boleh jaga mak mentua. Mak mentua dia uzur, sakit. Ya. Tapi masalahnya tuan-tuan, apa jadi? Dia bagi perkosanya mak mentua dia tu. La haula wala quwwata illa billah. Saya tuan-tuan, astagfirullah. Kawan tu dah uzur dah, bukannya sihat, bukannya segar lagi. Kalau mak mentua kita segar tu boleh tahan lagi, ni sakit tuan-tuan. Bedridden itu boleh tahan perkosa pula orang tu. La ilaha illallah. Saya kata macam-macam manusia ni. Sebab apa tuan-tuan? Aslu kulli maksiatin ar-ridha 'anil nafsi. Sebab apa? Dia menurut nafsu dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kata Syekh Zarruq, ar-ridha 'anil nafsi alamatuhu salas. Ru'yatul haqqi li nafsihi wasyafaqatu 'alaiha wal ighda'u 'an 'uyubiha bitazkiyatiha min haitsu annahu yara qabihaha hasanan bit-ta'wil li'annahu ya'lamul 'aib thumma yafdi 'anhu wa in kana naw'an minhu. Maksudnya redha terhadap nafsu ini ada 3 tanda. Macam mana kita nak kenal pasti yang kita ini redha dengan nafsu ataupun tidak? Redha nafsu ni kita tak nak. Ni redha nafsu ni, redha terhadap nafsu ni nafsul mutmainnah lah ya. Minta maaf, bukan nafsul mutmainnah. Nafsu ammarah bisu. Ammarah bisu. La ammaratum bisu ni kita tak nak ni. Nafsu kan banyak, ada nafsul mutmainnah tu, nafsu itu nafsu yang baik. Yang dibincangkan kat sini nafsu ammarah bisu, yang sentiasa mendorong kepada kejahatan. Jadi dia kata redha terhadap nafsu ini ada 3 tandanya. Yang pertama, melihat yang batil itu adalah baik bagi nafsunya. Itu pertama. Dia tengok benda tu batil tapi dia nampak benda tu baik bagi dia, padahal dia tahu benda tu tak baik. Dan dia suka dengan benda itu. Maknanya orang ni dia dah redha dengan nafsu dia. Sebab tu berlaku macam-macam kan. Dia benda tu dia tahu salah tapi dia nak juga. Kan LGBT ke apa berlaku kan. Dia tahu benda tak betul tapi dia nak juga. Maknanya kita dah menangkan nafsu kita. Kita dah jadi hamba kepada nafsu. Ya. Yang kedua, tanda kita ni redha terhadap nafsu, dia sayang akan yang batil serta mencari alasan logik supaya hatinya dan orang lain dapat menerima. Itu yang kedua. Iaitu apa? Dia cukup suka dengan kebatilan tu. Dan dia cuba cari alasan logik pusing kok mana pun supaya orang nampak benda tu betul. Ni real case tuan-tuan. Saya pernah jumpa adalah maknyah ni lah. Maknyah ni tahu, maknyah lelaki yang menyerupai perempuan ya. Dia ni lawyer dan dia asalnya sekolah agama dan dia memang pandai bahasa Arab dan dia lawyer. Bila saya sembang dengan dia tuan-tuan, dia kata, siapa kata LGBT ni, maknyah ni, gay ni tak ada dalam Quran? Ada. Bahkan Allah membenarkan. Kita dengar, hebat. Siapa kata tak ada katanya? Dalam Quran ada sebut. Saya tak ingatlah ayat apa dia baca. Dan dia memang baca Quran, disebut ayat tu. Dia baca ayat tu dan dia tafsirkan pula. Saya yang dengar tuan-tuan, kagum juga. Macam betul lah. Saya dengar tuan, betul lah. Ada ayat Quran macam ni. Saya kata, ya Allah, bahaya betul. Ya, kalau orang yang tak ada asas pegangan yang kuat ni, mungkin dia akan terpengaruh.
Kata, oh betul lah dalam Quran ada. Dia memang pandai berhujah. Dia lawyer pula kan, pandai berhujah. Sampai saya dengar pun kata, macam iyalah, nampak. Ini bahaya ni. Itu tanda hak ni, katanya dia akan cuba cari alasan logik supaya kita nampak benda tu betul. Dia kona ayat Quran sini, kona gini, wal a'yadzu billah min zalik. Tu kata nampak alim tu, tapi sebenarnya merosakkan orang. Hak ni kata ulama su' tu, dia merosakkan orang. Itu yang kedua, Tanda yang ketiga iaitu dia akan cuba dia akan cuba menyebarkan pula. Jadi dia cuba cari logik pusing ke mana supaya orang nampak benda tu betul. Yang ketiganya, tanda dia redha terhadap nafsu, dia akan cuba menyebar luaskan supaya orang yakin dan orang suka benda tu, bahkan dia orang rasa bangga. Inilah gerakan LGBT dan sebagainya kan. Dia cuba sebarkan pusing hak asasi manusia lah sebagainya. Kami ni terperangkap dalam diri kan, sebenarnya kami ni wanita, cuma lelaki, macam mana cerita kan, badan lelaki dalam wanita, kami ni terperangkap dalam jasad lelaki. Kan, wallahu ta'ala tuan-tuan, ujian, banyak ujian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi benda inilah puncanya apa, asalnya apa, sebab dia redha terhadap nafsu itu je. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkinlah ada yang maknya saya jumpa tu tuan-tuan, ada seorang lagi ni dia pakai tudung, masya-Allah, saya tengok pun boleh tahan juga. Kan dia, Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, depa ni macam-macam kategori. Ada yang sebiji macam perempuan tu tuan-tuan, ada sebiji macam perempuan. Saya ingat ni dalam program Imam Muda dulu, kami ni, saya ingat buat apa, rupanya dia buat persembahan bagi kita ni. Saya kata, ni perempuan ke apa ni? Tak, ini kelas A punya katanya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Dia kata macam perempuan betul. Tapi ada yang seorang ni tuan-tuan, dia pakai tudung. Dia kata, saya sembang dengan dia, tengok tu kata aslu kulli maksiatin ni. Saya sembang lama dengan dia. Dia kata apa, sebenarnya saya ni, dia kata mak ayah dia bercerai. Jadi kita tengok sebab tu saya bawakan pasal isu kekeluargaan ni, sebab kita nak jaga rumah tangga ni, sebab dia kesan pada anak-anak tu ada. Dia kata mak ayah dia bercerai. Jadi dia ni ada dua beradik macam tu. Dia dengan seorang abang dia. Abang dia pula, kami berdua ni tukang-kanting, tak ada kasih sayang. Jadi abang dia ni tak tahu nak pergi mana, abang dia jadi gay. Yang dia ni pula, dia pun tak tahu nak pergi mana, tempat bergantung tak ada. Jumpa kawan-kawan, jadi kawan-kawan jadikan dia terpengaruh lah jadi maknya. Dia kata, apa I nak I dapat. Dia ada gaji besar dan sebagainya, tapi I rasa tak tenang hidup ni. Dia kata, saya ingat lagi, dia kata I rasa tak tenang hidup ni. Jadi dia kata, I ni tak percaya dah, laki tak percaya, perempuan pun tak percaya. Dua-dua tak percaya ni. Lepas tu saya pun tuan-tuan, cerita ni, saya tanya dengan dia, minta maaf dah lama saya sembang dengan dia, saya tanya, nak tanya satu benda. Bila saya baca Quran, dia kata, ya Allah, you boleh baca Quran seronok nah. Saya tanya, you tak boleh baca Quran? Dia kata, oh, I memang tak pandai baca Quran. Satu. Jadi kita nampak jiwa dia sangat kosong. Sebab dia kata dia tak boleh baca Quran, jadi tak pernah baca Quran lah kot. Hati kosong. Saya tanya lagi, bila kita dah lama, dia pun okey, bila kita tanya soalan, saya tanya, you solat macam mana? Dia kata apa? I ni dah lama dah tak solat. Nampak tak? Jadi kita nampak lah, jadi jiwa tu kosong. Sebab tu dia sendiri kata, sebenarnya apa I nak I dapat, tapi I rasa tak tenang lah. Sebab apa? Sebab jiwa tu kosong. Hati ni tuan-tuan, dia nak pada satu je, nak pada Allah Ta'ala. Hati ni milik Allah, dan dia nakkan kepada hidup bertuhan. Tapi yang merosakkan tadi, yang menjauhkan hubungan dengan Tuhan tu siapa? Nafsu tu. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam diri kita ada roh,
Ya, roh, ada akal, ada nafsu, ada hati. 4 perkara ni, 4 fakulti ni, dia ada dalam diri kita tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Okey, roh kita tolak tepi. Roh ini Allah Ta'ala sebut qulir ruhu min amri rabbi. Ya, roh ini urusan Tuhanku. Okey, kita letak. Sekarang ni akal, nafsu, hati. Akal ni, kata Imam Al-Ghazali, akal ni dia menasihat hati. Hati ni adalah raja dalam diri kita. Nafsu dia pun sama menasihat hati, tapi nasihat dia nasihat yang tak baik. Jadi sekarang ni ada 2 penasihat. Hati ni raja, raja ni dia ikut saja. Sekarang ni ada 2 penasihat. Satu penasihat yang baik, satu lagi penasihat yang tak baik. Jadi akal tadi makanannya ilmu. Kalau diberi makanan yang betul, faham Quran, faham agama, maka dia nasihat raja. Raja kena buat begini, begini. Raja kata okey. Tapi mari pula yang nafsu ni, penasihat yang jahat ni pula, dia akan nasihat yang tak baik. Sekarang ni siapa menang? Siapa yang lebih dominan? Kalau akal yang diberi makanan ilmu yang betul, maka dia akan menang, maka hati pun akan okey lah. Tapi kalau akal tadi diberi makanan yang tak betul, makanan benda pornografi, bahan bacaan tak betul sebagainya, maka menang kat nafsu, maka hati pun rosak. Sebab tu Nabi SAW bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hati kamu. Tapi kalau hati itu sendiri pun tak berapa nak sihat, macam mana? Sebab itulah peranan akal, peranan nafsu itu. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Nampak tak? Dia kata apa? Pandangan nafsu selalu melulu. Itu bahaya. Pandangan hati itu yang hakiki kalau hati itu bersih. Sebab tu tuan-tuan hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda, la yazni hina yazni wa huwa mu'min, la yasriq hina yasriq wa huwa mu'min, atau kama qala Nabi SAW. Tidak akan berzina seseorang itu bila mana dia nak berzina, ada iman dalam diri dia. Tidak akan mencuri seseorang itu ketika dia nak mencuri, dalam jiwa dia, dalam diri dia ada iman. Dia takkan buat. Sebab tu aslu kita sebut tadi kan, Ibnu Athaillah kata aslu kulli ta'atin adam ridha minka anha. Asal ketaatan itu bila kamu tidak redha terhadap nafsu. Sebab apa? Dia ada iman yang kuat tadi. Ada satu kisah tuan-tuan ya, kisah, banyak kisah malam ni tak? Ya. Ada seorang ni, dia ada anak muda ni, dia ni agak lurih bendul sikit. Tapi mak dia baguslah, mak dia hantar mengaji pondok. Dia pun mengaji pondok. Lepas lama mengaji, tok guru dah habis mengaji, tok guru pesan ke anak murid dia, okey, kamu semua ni balik rumah. Dah habis mengaji khatam kitab kita ni, balik rumah cuma ingat pesanan aku 2 perkara. Yang pertama, balik rumah buatlah kerja macam kerja bapak kamu. Yang kedua, pesanan aku, apa pun yang kamu buat, ingat kita kena jadi orang yang bertakwa. Kan? Jadi dia ni lurih benda tu kan. Dia balik rumah, dia pun tanya mak dia, mak, arwah abah dulu kerja apa? Kenapa kamu tanya soalan tu? Tak, ni sebab tok guru pesan. Tok guru suruh tanya apa kerja bapak, sebab saya kena kerja macam kerja bapak. Maknya pun serba salah. Maknya kata, bapak kamu ni dulu kerjanya mencuri. Sudah, dia kata, dia pun rupa ini kena jadi pencuri. Sebab apa? Taat tok guru tu. Sebab dia ni lurus kan. Dia pun kata, tak apalah mak, saya kena jadi pencuri. Kamu sungguh nak jadi pencuri ni? Tok guru pesan macam tu. Dia pun belajarlah cara mencuri tuan-tuan. Satu malam dia pun dah pandai mencuri, dia pun keluar rumah. Dia pergi rumah jiran dia nak mencuri. Bila nak pecah masuk rumah jiran, dia ingat pesanan tok guru tu, apa pun kamu buat kena bertakwa. Dia flashback balik, yang aku tahu orang bertakwa ni tak boleh menyakiti hati jiran. Itu bukan sifat orang bertakwa tu.
Tak boleh. Dia tak jadi pecah masuk rumah jiran dia. Jalan lagi, nampak rumah anak yatim. Dia pun nak pecah masuk. Dia teringat pesanan Tok Guru. Orang bertakwa ni setahu aku haram makan harta anak yatim. Dalam Quran sebut. Tak boleh, nampak. Dia pun tak jadi nak pecah masuk rumah anak yatim. Berjalan, nampak satu rumah besar di hujung kampung. Dia kata mungkin inilah rumah yang patut aku pecah masuk. Dia pun masuk, tuan. Rumah yang cukup besar. Dia pun masuk satu bilik yang menyimpan harta yang banyak. Dia ni, tuan-tuan, walaupun dia ni lurus bendul, tapi dia ni pandai matematik. Dia siap kira pula berapa harta. Sampai ke subuh nak kira harta tuan rumah tu. Sampai ke subuh dia teringat, Tok Guru pesan orang bertakwa ni kena solat di awal waktu. Dia tinggal sekejap, tuan-tuan, dia ambil wuduk dekat kolam renang tu. Dia ambil wuduk, tuan rumah pendengar, siapa masuk rumah aku ni? Tuan rumah pun turun. Dia pun tegur, kamu ni siapa? Saya ni pencuri, katanya. Tuan rumah punya takut. Kamu pencuri? Ni kamu buat apa ni? Saya nak ambil wuduk, nak solat jap. Jadi dia pun kata, awak ni tuan rumah ke? Ya, saya tuan rumah sini. Jom solat subuh sekali. Kita kena solat awal di waktu ni, katanya. Punya baik. Tuan rumah ni punya takut, tuan-tuan. Dia kata dah kata pencuri kan. Pencuri ni jangan main-main, dia buat apa-apa. Jadi dia ajak solat, dia pun solat sama-sama. Solat. Lepas habis solat, tuan rumah tanya, kamu ni sebenarnya siapa ni? Saya dah bagi tahu saya ni pencuri. Tapi kenapa baik sangat sampai solat awal waktu ajak aku solat sekali ni? Oh tuan, sebenarnya saya ni pencuri yang bertakwa, katanya. Ada juga pencuri bertakwa, nah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka dia pun cerita, tuan, saya dah kira dah harta tuan cukup banyak ni. Orang bertakwa kena bayar zakat. Tuan dah bayar zakat ke belum? Termenung tuan rumah tu. Selama aku hidup tak pernah pula orang ingat aku pasal zakat ni. Kamu siap kira-kira, dia kata, tuan kena bayar zakat, kira macam ni. Saya dah kira dah. Dia pun kagum dengan dia kata, macam ni lah, kamu jadilah menantu aku, jadi penasihat aku. Ringkasnya cerita macam tu lah. Jadi nampak tak, tuan-tuan? Ya, makna cerita dekat sini, takwa tu penyelamat tu. Dia nak mencuri, tak jadi mencuri. Sebab apa? Sebab ada takwa tu. Betul tak kata Nabi? Tidak akan berzina seorang tu bila mana dia nak berzina, dalam dirinya ada iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita tengok sikit lagi sebelum Isyak ni. Ini saya dapat daripada seorang tugu. Dia kata antara penyakit-penyakit sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri yang menjadi kita ni menuruti hawa nafsu. Yang pertama, tulul amal, yakni kita menunda-nunda amal kebaikan. Nanti dululah. Ini penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ni akan cenderung untuk menuruti nafsu. Nak buat baik, nanti dululah. Nak sedekah, nanti dululah. Nak buat baik dengan isteri, nanti dululah. Sebab kita merasakan umur kita panjang. Ini penyakit ni. Penyakit ini kalau kita duk ulang-ulang, lama-lama kita akan menurut nafsu. Jom nak solat, azan dah tu, tangguh. Bila dah jadi benda tu biasa, maka kita akan jadi hamba kepada nafsu. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, iaitu at-tam'u bid-dunya wa qana'atu bil akhirah. At-tam'u bid-dunya wa qana'atu bil akhirah. Tamak dengan dunia, rasa cukup dengan akhirat. Ini penyakit ni. Sepatutnya tamak dengan akhirat, cukup-cukup dengan dunia. Tapi ini terbalik. Orang yang tamak dengan dunia dan dia rasa cukup dengan akhirat. Aku rasa dah cukup banyak dah. Pergi umrah, tuan-tuan. Umrah dia buat semayang, solat di Masjidil Haram. Dia kata balik Malaysia tak payah solat dah, sebab dah 100,000 dah solat di Masjidil Haram tu. Itu namanya tak berapa betul. Jadi maknanya sekarang ni kita kena ubah rasa cukup dengan dunia, rasa tamak dengan akhirat. Kalau kita tamak dengan dunia, rasa cukup dengan akhirat, itu menyebabkan kita akan redha terhadap nafsu. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, iaitu penyakit riak. Ya, riak dan besar diri ini juga menyumbang kepada kita redha terhadap nafsu. Kita rasa kita yang paling baik, kita rasa kita yang paling betul. Ya, ini penyakit-penyakit ini menyebabkan kita akan menuruti nafsu. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apapun keadaan, yang sebagai kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kata hikmah ini, itu je kata kunci ni. Asal kepada kemaksiatan iaitu kita menuruti nafsu.
Sekarang ni tugas kita masuk tahun 2022 ni, bagaimana aku nak mengekang nafsu. Antaranya 3 benda saya tinggalkan. Yang pertama, nak jadikan kita sentiasa duduk dalam keadaan yang baik. Yang pertama, kena baca benda-benda yang betul, kena mendengar benda-benda yang betul. Ini boleh merawat hati kita. Hari ini banyak bahan bacaan dan banyak orang melayari internet dan banyak orang buka Facebook. Tak apa, tak salah pun, tapi make sure benda-benda kita baca tu, yang kita tengok di YouTube, yang kita dengar tu, semua tu benda-benda yang boleh menambahkan iman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, iaitu majlis apa yang kita hadir, program apa yang kita selalu datang. Ini juga membantu untuk kita merawat hati kita. Ya. Majlis agama macam ni, okey, baik. Ya, program apa, tak kisahlah online ke, seminar ke, ya, ataupun program apalah, ya, pastikan program itu program yang baik. Itu akan menjadikan kita kuat. Yang ketiga tuan-tuan, dengan siapa kita berkawan, siapa circle kita, ya. Sebab tu Nabi SAW sebut, ya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang itu bergantung dengan agama seorang lain, maka tengok dengan siapa dia berkawan. Circle tu penting. Hari ni banyak grup circle. Di Telegram ada, Facebook ada, WhatsApp ada, macam-macam. Make sure grup yang kita masuk itu grup yang menambah iman, bukan membawang saja. Membawang ni memang seronok tuan-tuan, tapi merosakkan iman kita. Jadi 3 benda tu, insya-Allah kita istiqamah, insya-Allah kita akan jadi baik 2020 ni, insya-Allah. Sekadar tu saja kod, ya, yang baik itu pada Allah Taala, yang lemah atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.